Hadirin yang dihormati, mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Mohamad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia, diiringi aktif kehormat masuk ke Dewan. Hadirin dipersilakan berdiri. Lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Mohamad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Madinah Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha 2 Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Asma Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Tinggi. Pengerusi-pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Naib-Naib Chancellor Universiti, Majlis Profesor Negara, Ketua-Ketua Jabatan, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Pegawai Kanan Kementerian dan Universiti, tuan-tuan dan puan-puan, wakil media, seterusnya hadirin dan hadirat yang dihormati. Selamat datang ke Majlis Anugerah Profesor Ulung 2014 yang akan disempurnakan sebentar lagi oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis mempersilakan Saudara Muhammad Husaini bin Makmur, mahasiswa daripada Universiti Sains Islam Malaysia, untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مجيب السائلين, bersempena majlis penganugerahan Profesor Ulung 2014 ini, ya Allah, kami memohon restu dan kasih sayang-Mu dalam kami melaksanakan kewajipan yang diamanahkan. Kurniakanlah kekuatan dan kesejahteraan kepada ahli akademik dan para cendekiawan kami untuk terus menjalankan amanah dan tanggungjawab dalam memainkan peranan bagi membentuk pelajar dan modal insan kelas pertama yang berketerampilan agar mereka dapat menunjukkan pencapaian yang cemerlang.
Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah taufik dan hidayahmu kepada ahli akademik kami agar mereka sentiasa mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Berkati dan tinggikanlah darjat mereka di sisimu. Sucikanlah hati mereka dengan keikhlasan berbakti untuk agama, bangsa dan negara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan. Yang amat berhormatan Sri, sidang hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Profesor Ulung 2014 merupakan antara penghargaan kerajaan di atas sumbangan tokoh ilmuwan yang cermerlang khas nyerang pembangunan pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha untuk merealisasikan hasrat kerajaan dalam mengiktiraf kesejanaan ini dengan menambah baik skim perkhidmatan pensyarah ke grade khas yang lebih tinggi, iaitu sehingga grade khas turus. Sejak diperkenalkan pada tahun 2010, seramai 3 orang pensyarah telah dianugerahkan ke grade khas turus dengan gelaran Profesor Ulung. Bagi menerangkan dengan lebih lanjut usaha murni Kementerian Pendidikan Malaysia, majlis dengan segala hormat yang persilakan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Idris bin Yusof, Menteri Pendidikan II, Yang Berhormat Datuk Mary Yap Kain Ching, Timbalan Menteri, Yang berbahagia Tan Sri Dr. Madinah Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian, Yang berbahagia Datuk Sri Engineer Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha 2 Kementerian Pendidikan, Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Asma binti Ismail, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, pengurusi-pengurusi Lembaga Pengarah Universiti, Naib-Naib Chancellor Universiti, Majlis Profesor Negara, Ketua-Ketua Jabatan, Tan-Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian dan Universiti, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama berhimpun dalam satu majlis pengiktirafan pencapaian, kejayaan dan kecemerlangan warga akademik negara. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah pada Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia atas kejayaan dalam menganjurkan majlis penganugerahan yang penuh bermakna dan gemilang ini. Sungguhnya majlis ini umumnya adalah untuk meraihkan kesarjanaan para sarjana Malaysia, sumbangan, pencapaian dan prestasi mereka bukan hanya untuk bidang kepakaran masing-masing,
tetapi manfaat berguna yang mereka sumbangkan kepada negara dan rakyat jelata. Kita juga ingin meraihkan kejayaan segala bentuk ilmu berasaskan sains dan bukan sains yang telah berjaya diterap dan digarap oleh para sarjana dalam bentuk advokasi awam sehingga boleh merubah wajah dan lanskap ekonomi, politik, budaya dan sosial negara. Justru itu, majlis ini memperagakan kerelevanan ilmu yang dihasilkan oleh para sarjana tersebut. Bagaimana mereka menjadi rujukan penting dan menerima penghormatan serta sanjungan tertinggi pada peringkat kebangsaan serantau dan seantero dunia. Kini telah diasaskan bahawa mercu pencapaian tertinggi seseorang sarjana di Malaysia yang mencerminkan kualiti tinggi kesarjanaannya dan sekaligus sumbangan beliau terhadap masyarakat umum ialah apabila beliau diangkat pangkatnya ke Profesor Ulung. Terciptanya jawatan dan grade Profesor Ulung ini adalah selaras dengan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Majlis Perdana Penghormatan Awam yang ke-11 pada Mac 2010 mengenai keperluan negara menaik taraf skim penghormatan akademik khususnya profesor supaya berada di peringkat tertinggi dalam penghormatan awam. Oleh yang demikian, buat menjulung kalinya pada tahun 2010, 3 orang Profesor Ulung telah dilantik. Seorang daripada bidang pemikiran Islam, iaitu Profesor Ulung Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan. Seorang daripada bidang patologi, iaitu Profesor Ulung Dr. Louis Lai Meng. Dan seorang daripada bidang antropologi sosial, iaitu Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri bin Baharudin. Alhamdulillah, berkat doa dan kesabaran diikuti dengan kerja keras, sebentar lagi kita akan meraihkan pelantikan seorang lagi Profesor Ulung dan beliau merupakan Profesor Ulung yang keempat. Profesor Ulung adalah lambang mercu pencapaian dan kejayaan sistem pendidikan tinggi di Malaysia. Lonjakan seorang ahli akademik kepada seorang Profesor Ulung ditakrifkan sebagai suatu peningkatan kegiatan dan sumbangan ke suatu aras yang lebih tinggi, luas, lagi mendalam bagi bidang kepakaran akademiknya, iaitu ke suatu arena strategik dalam pembentukan dasar yang mempunyai impak terhadap masyarakat pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu, beliau juga telah diiktiraf serta mendapat sanjungan pada peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa dengan penyeralahan dalam bidang beliau melalui penghasilan penyelidikan yang berimpak tinggi dan sumbangan terhadap masyarakat. Dan tinggilah harapan negara agar Profesor Ulung dapat terus membantu menaik taraf prestij pendidikan tinggi Malaysia di peringkat global. Hadirin yang saya hormati, pelantikan Profesor Ulung adalah contoh cendekiawan terbilang daripada semua cendekiawan yang ada di Malaysia. Profesor Ulung sewajarnya lah menjadi model dan idola kepada ahli akademik dan sekaligus membuktikan kerajaan tidak pernah alpa dalam memertabatkan kecemerlangan ilmu dan meletakkan kedudukan cendekiawan negara kita ke tahap tertinggi di dalam masyarakat. Dan ini bermakna Profesor Ulung dengan sendirinya adalah intelektual awam
ataupun public intellectual yang lahir daripada sistem pengajian tinggi mengikut acuan negara. Dan sebagai usaha kerajaan untuk menarik dan mengekalkan bakat yang terbaik, kaki tangan akademik di universiti berpeluang menikmati kenaikan pangkat sehingga ke tahap grade turus dalam dua keadaan. Dalam keadaan pertama, sekiranya tokoh akademik tertentu mempamerkan kesohoran dalam bidang pentadbiran dan governance serta memiliki karisma yang menyerlah, beliau boleh dilantik menjawat jawatan pentadbiran universiti sehingga menjadi naib chancellor ataupun mungkin ketua pengarah di Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. Keadaan kedua pula adalah bagi mereka yang tidak cenderung kepada kerja-kerja pentadbiran dan lebih menumpukan perhatian kepada kepakaran dan keserjanaan beliau, bidang teras pengajaran, penyeliaan, penyelidikan serta perundingan. Dan permohonan kenaikan pangkat ke peringkat Profesor Ulung dibuka pada setiap tahun dan sekiranya mereka memenuhi syarat dan melepasi penilaian yang telah ditetapkan, kita akan meraihkannya dalam majlis pelantikan Profesor Ulung sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Kita boleh merasa bangga kerana Profesor Ulung pada tahun ini adalah daripada bidang sains fizik, iaitu satu bidang yang dikatakan mencabar untuk dipelajari kerana ia suatu subjek yang rumit dan banyak penulisan dan rujukan pula dalam bahasa asing. Inilah kebanggaan kita. Dan inilah produk sistem pendidikan negara kita. Namun usaha berterusan ke arah penambahbaikan sistem sedia ada akan terus dilaksanakan demi meningkatkan lagi mutu dan kualiti pendidikan baik di peringkat prasekolah, sekolah pengajian tinggi dan pasca pengajian tinggi. Peranan dan aktiviti Profesor Ulung pada masa hadapan tidak sahaja terbatas faedahnya kepada kalangan pelajar, pensyarah dan juga universiti, malah tersebar luas pada institusi kerajaan, organisasi awam dan juga masyarakat tempatan. Dan sejajar dengan bidang kepakaran Profesor Ulung bagi tahun 2014, saya berharap beliau akan dapat menjadi duta bagi menarik minat pelajar dan masyarakat tempatan untuk mendekati bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan menjadikan STEM sebagai pilihan kerjaya. Dan bagi tujuan memanfaatkan lonjakan akademik yang dimiliki oleh Profesor Ulung, kerajaan telah bersetuju untuk menyerahkan dana berbentuk geran penyelidikan bernilai RM300,000 kepada penerima anugerah Profesor Ulung ini. Dengan adanya geran penyelidikan ini, Profesor Ulung boleh menyediakan plan penggantian ataupun succession plan bagi mengilap bakat-bakat muda yang berpotensi dalam bidang fizik khususnya. Dan saya amat berharap generasi muda inilah yang akan dapat memacu pembangunan negara menggunakan teknologi berteraskan ilmu fizik yang dimiliki. Dan di samping itu saya meminta agar Profesor Ulung dapat menyertai mesyuarat-mesyuarat utama kerajaan bergantung pada bidang masing-masing sebagai pakar rujuk untuk memberikan buah fikiran dan sama-sama berbincang, bertukar pendapat dengan pihak kerajaan. Dan inilah juga satu bentuk pengiktirafan kerajaan kepada warga akademik. Yang jelas, pelantikan Profesor Ulung ini mencerminkan peranan universiti itu sendiri
untuk bukan saja melahirkan pemikir masyarakat yang kritis, malah turut mengambil bahagian secara aktif dengan menawarkan kepakaran masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat dan negara secara berterusan. Para hadirin sekalian, pada majlis hari ini telah berjaya mengumpulkan begitu ramai cendekiawan negara dalam pelbagai bidang. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan saya ini, saya kira merupakan mereka yang senantiasa berusaha membantu membangunkan negara kita yang tercinta ini dan penemuan ilmu baru, idea transformasi, penghayatan ilmu dan pelbagai lagi proses dan produk keilmuan adalah menjadi asas pembangunan dan kelestarian negara kita. Saya mengharapkan agar usaha-usaha ini akan dikekalkan dan berterusan untuk memastikan Malaysia menjadi sumber rujukan pendidikan rantau Asia dan juga global. Sehubungan ini dengan rasa sukacitanya, saya mengumumkan pelantikan yang berbahagia Profesor Dr. Harith bin Ahmad daripada Universiti Malaya sebagai Profesor Ulung bagi tahun 2014. Tahniah dan syabas kita ucapkan pada beliau, dan izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang beliau. Saya pun baru kenal tadi. Orangnya masih segak lagi. Usianya jauh lagi muda dari saya. Walaupun saya nampak lebih muda daripada beliau. Saya berangan sini pagi-pagi ini. Profesor Haris, mungkin ramai yang sudah kenal beliau, mempunyai ijazah dalam bidang fizik dengan kepujian kelas pertama pada tahun 1979 dan kemudiannya ijazah sarjana dan pendoktoran daripada University of Wales pada tahun 1980 dan 1983. Saya juga difahamkan beliau merupakan warga Malaysia yang pertama yang mendapat latihan dalam bidang sains fotonik. Beliau telah pun menyumbang kepada pembangunan sektor telekomunikasi melalui jalinan kerjasama akademik dengan industri semenjak rancangan Malaysia yang ke-7 lagi. Beberapa projek kebangsaan tercetus melalui idea awal Profesor Haris dan yang terkini termasuklah inisiatif jalur lebar berkelajuan tinggi ataupun high speed broadband unified. Dan kecemerlangan beliau dalam akademik juga terselah melalui penghasilan lebih 520 artikel dalam jurnal ISI dan beberapa paten yang telah pun difailkan. Kesarjanaan beliau juga diiktiraf melalui beberapa anugerah seperti dilantik sebagai Fellow Academy Science Malaysia 2006, anugerah Sains Malaysia Torre Foundation 2007 dan anugerah Ahli Sains dan Teknologi Cemerlang ASEAN tahun 2014. Sebagai Profesor Ulung, saya berharap beliau akan meneruskan kecemerlangan ilmiah di samping berganding bahu bersama Profesor Ulung sebelum ini demi kesejahteraan masyarakat dan negara, dan lebih lagi bagi menempuh pelbagai cabaran di alam baru ini. Iktiraf ini juga jelas menunjukkan peranan dan martabat tinggi para ilmuwan seiring dengan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah surah 58 ayat ke-11 yang bermaksud Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari golonganmu semua dan juga orang-orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Akhirnya saya ingin ucapkan sekali lagi tahniah dan syabas pada Profesor Ulung
Dr. Haris, dan semoga pelantikan ini akan menjadi obor kepada warga akademik khasnya golongan muda untuk terus maju sebagai pelopor ilmu dan seterusnya menjadi pelapis kepada kelompok intelektual dan kesejahteraan sediada insya-Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri. Hadirin sekalian, majlis juga turut mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jusoh, Menteri Pendidikan II, dan Yang Berhormat Datuk Mary Yap Kang Ching, Timbalan Menteri Pendidikan I, yang sentiasa menyokong perkembangan IPT negara. Hadirin yang dihormati, sebelum penyampaian anugerah Profesor Ulung 2014 disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia sebentar lagi, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan satu-satunya penerima anugerah Profesor Ulung pada pagi ini. Untuk itu, majlis dengan hormatnya menjemput Profesor Dr. Fazal Rafiq Muhammad Andikan daripada Universiti Melaya bagi memperkenalkan latar belakang penerima anugerah Profesor Ulung bagi tahun 2014. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Profesor Dr. Harith bin Ahmad. Seperti yang disebut oleh Yang Amat Berbahagia Tan Sri tadi, Profesor Harith memerlukan karier sebagai pensyarah dan penyelidik dalam bidang fotonik pada usia yang sangat awal, iaitu 26 tahun. Beliau terlibat sepenuhnya dalam kumpulan penyelidikan laser dan plasma. Prof. Harith kemudiannya dilantik sebagai Ketua Program Penyelidikan IRPA dalam bidang penyelidikan berkaitan laser. Pada tahun 1992, beliau menubuhkan Laser and Optical Fiber Research Laboratory dan sejak itu sejarah pun bermula. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, secara peribadi, jika memperkatakan tentang fotonik, tiada individu lain yang kita dapat bayangkan selain Prof. Harith. Prof. Harith bertanggungjawab dalam memperkenalkan, mempromosi dan membangunkan bidang fotonik di Malaysia. Hampir kesemua ketua kumpulan penyelidik dalam bidang fotonik di universiti tempatan buat masa ini secara langsung atau tidak langsung mempunyai kaitan dengan makmal penyelidikan yang diketuai oleh Prof. Harith. Peranan yang dimainkan oleh Prof. Harith dalam beberapa jawatankuasa penting di peringkat penggubalan polisi adalah kritikal bagi kesinambungan penyelidikan dalam bidang fotonik ini. Ramai yang mengakui dan berpendapat bahawa Prof. Harith selayaknya diangkat sebagai bapa fotonik Malaysia. Penubuhan Pusat Penyelidikan Fotonik atau Photonic Research Center merupakan inisiatif beliau dan lambang kesungguhan Prof. Harith untuk memperkasakan bidang ini. Pusat yang berjaya mendapat taraf High COA pada tahun 2014 ini merupakan pusat sehenti bagi rujukan, rundingan dan khidmat nasihat serta sokongan bagi kegiatan penyelidikan dan inovasi dalam bidang fotonik. Prof. Harith telah berjaya menyelia lebih daripada 35 orang pelajar PhD. Beliau juga telah menerbitkan lebih daripada 520 artikel dalam jurnal ISI dan memegang 10 paten bagi inovasi produk. Titik peluh dan komitmen Prof. Harith dihargai oleh pelbagai pihak dari dalam dan luar negara. Di antara anugerah berprestij yang diterima termasuklah Anugerah Merdeka pada tahun 2010, Islamic Development Bank's Science and Technology Prize dan Asian Outstanding Scientist and Technologies Award, kedua-duanya pada tahun 2014. Dan pada hari ini, sejarah tercipta lagi dengan penganugerahan Profesor Ulung kepada Profesor Harith bin Ahmad.
Para hadirin sekalian, kami paparkan persembahan multimedia. Anugerah Profesor Ulung telah diperkenalkan pada tahun 2010 bagi mengiktiraf pensyarah IPTA yang terbaik dan layak diteladani sebagai modal insan negara yang cemerlang dan berkualiti. Penerima anugerah ini telah membuktikan sumbangan yang berimpak tinggi kepada kualiti hidup manusia dan kekayaan negara dengan bergerak aktif dalam bidang kepakaran masing-masing, khususnya di peringkat antarabangsa. Seramai 3 orang telah dilantik sebagai Profesor Ulung pada tahun 2010, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Lui Lai Meng, Universiti Malaya. Dan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Samsul Amri bin Baharudin, Universiti Kebangsaan Malaysia. Profesor Dr. Haris bin Ahmad dilahirkan pada 2 November 1954 di Alor, Kedah. Saya orang Penang. Asal usul memang orang Penang dan dilahir di Alor, tapi bersekolah daripada primary 1 hingga secondary ke dekat Petaling Jaya. Beliau mengikuti pengajian pada peringkat Diploma Sains di Institut Teknologi Mara sebelum melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di Universiti Malaya dan seterusnya memperolehi sarjana di University of Swansea, United Kingdom. So bila saya masuk ke Universiti Malaya, mungkin saya mula-mula berminat nak buat matematik, tapi saya fikir mungkin matematik ni dia punya bidang khusus sangat. So saya ingat bidang fizik lebih memberikan peluang yang bagus sebab dia ada teori, ada eksperimen, ada berbagai corak yang kita dapat belajar kan. Beliau memulakan kerjaya bersama Universiti Malaya ketika berumur 26 tahun dan menjadi perintis dalam bidang pendidikan laser, khususnya laser bergas dan laser bervoltan tinggi di Malaysia. Pusat Pendidikan Fotonik telah ditubuhkan pada tahun 1979 di Universiti Malaya di bawah bimbingan Profesor Dr. Haris Ahmad. Pusat ini telah berkembang dalam bidang pendidikan laser dan gentian optik sehingga dianugerahkan status Higher Institution Centre of Excellence oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat ini telah berjaya melahirkan lebih daripada 30 siswazam serta lebih daripada 500 penerbitan dalam jurnal antarabangsa dan tertinggi dalam pangkalan data Scopus. Selain itu, pusat ini juga memperolehi 10 paten bagi peranti gentian optik. Kita ada collaboration dengan universiti di Indonesia dan juga universiti di Thailand, di mana kita mengembangkan ilmu kita di dalam negeri dan juga di luar negeri. Laser kajian optik bermula sangat awal 1979. Kalau kita bandingkan dengan lain-lain universiti, kita adalah bidang yang tertua dan kita telah membangunkan bidang fiber optics laser dalam 30 lebih tahun. Beliau dikenali sebagai seorang yang peramah, mesra, mudah didekati, bijak mengurus belanjawan dan fokus terhadap matlamatnya. Ke tahap ini beliau telah menunjukkan prestasi yang baik, maka anugerah Profesor Ulung itu telah diberi kepada beliau. Tahniah sejak itu. Sangat tekun dalam dia punya penyelidikan dia. Fokus dia is research. I consider him as my mentor. Boleh saya katakan pejuang di dalam sains. Mesti buat sesuatu bersungguh-sungguh. Seorang researcher, top researcher in University Malaya. Even though he can sometimes be buried in paperwork, he's still very friendly, very approachable, and he's very willing to give advice. Dengan cara hidup dia very simple, pakai kereta Klisa. Bukan senang nak dapat Profesor Ulung ni. Seorang rakan yang ceria. Pertama kali saya lihat Profesor Haris macam pakcik di Universiti Malaya. Dia bukan seorang profesor, just very humble. Hubungan di antara pelajar dan pensyarah tu tidak begitu ketara.
Kalau government money dia memang kick lah. Government money memang dia very stingy. Boleh juga kata dia kedekut dalam menguruskan pilihan, tapi bagi saya itu satu yang positif lah. Orang kata dia kedekut, saya tak rasa dia kedekut. Prof Harith pernah bagi saya sepasang kasut Clarks, tahu. He won't just go out and spend, he will think beforehand. Keistimewaan dia, rambut dia macam Einstein. Mungkin kalau kita tengok lagi sekali, mungkin dia macam Einstein. Kalau orang kata, nak katakan macam Einstein, memanglah boleh dirujuk Einstein Malaysia lah. I believe he's always thinking. Prof Harith can make the impossible thing possible. Bukan saja dia advance dari segi fotonik, tetapi dari segi fashion sense, he's 5 years in front of everyone. Gaya pemakaian dia, itu memang tak jumpa lah saya di kalangan pensyarah atau profesor-profesor di Malaysia ni lah. Prof Harith, nasihat saya sebagai seorang yang dah sampai ke tahap jadi Profesor Ulung ni, jangan lupa pula untuk menyumbang kepada masyarakat lebih. Sumbangan beliau dalam bidang penyelidikan telah mendapat pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Antaranya, Merdeka Award Outstanding Scholastic Achievement, ASEAN Outstanding Scientist and Technologies Award, Malaysia Torre Science and Technology Award, dan IDB Prize of Science and Technology. Di atas pencapaian beliau, dengan ini dinobatkan Profesor Dr. Haris bin Ahmad daripada Universiti Melaya sebagai penerima tunggal Anugerah Profesor Ulung 2014. So ini adalah penting kalau kita balik ke Malaysia, tiap-tiap rakyat Malaysia yang dihantar oleh kerajaan Malaysia perlu ada tanggungjawab yang sangat penting untuk membangunkan negeri kita. Jangan lihat duit je, jangan lihat untuk menjadi kaya. Tahniah diucapkan kepada Profesor Dr. Haris bin Ahmad. Sidang hadirin yang dihormati, kini tibalah ke acara kemuncak penyampaian Anugerah Profesor Ulung 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan dianugerahkan kepada Profesor Dr. Haris Ahmad daripada Universiti Melaya. Bagi menyampaikan anugerah tersebut, majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jusoh untuk menjemput, seterusnya mengiringi Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia ke atas pentas bagi menyempurnakan upacara penyampaian anugerah tersebut. Dipersilakan. Dijemput penerima anugerah Profesor Ulung 2014 Profesor Dr. Haris Ahmad naik ke atas pentas. Untuk makluman hadirin, penerima anugerah Profesor Ulung akan menerima sejumlah RM300,000 Malaysia dalam bentuk geran pendidikan, piala serta sijil pengiktirafan kepada penerima. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas kesudian Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri di atas kesudian menyempurnakan upacara penyampaian anugerah tersebut. Yang Berhormat Tan Sri serta hadirin yang dihormati, atau acara majlis diteruskan dengan mendengar syarahan khas yang akan disampaikan oleh penerima anugerah Profesor Ulung 2014. Yang berbahagia Profesor Ulung Dr. Haris Ahmad dijemput. Assalamualaikum.
Salam sejahtera, selamat pagi dan salam satu Malaysia. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohamed Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan. Yang berhormat Datuk Sri Idris bin Yusof, Menteri Pendidikan 2, Pengawal-pengawal kanan KPN, yang bahagia Profesor Datuk Muhammad Amin Jalaluddin, Naib Chancellor Universiti Malaya. Saya ingin merangkamkan ribuan terima kasih di atas anugerah ini kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, khasnya Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohamed Yassin. Juga kepada Naib Chancellor Universiti Malaya, Yang Bahagia Profesor Datuk Muhammad Amin bin Jalaluddin, dan kepada Lembaga Pengarah serta pihak Pegawai Kanan Universiti Malaya yang telah menyediakan satu platform yang boleh saya majukan bidang fotonik di dalam negara ini. Yang amat berhormat Tan Sri, oleh sebab kita ada guest yang dari luar negeri, izinkan saya untuk berucap di dalam bahasa Inggeris. This slide was being prepared for 20 minutes, oleh sebab dipendekkan 15 minit. Saya akan cuba dengan cepat semungkinnya, tapi ada few points yang saya nak bangkit kepada Yang Amat Bahagia Tan Sri. Nak ambil peluang pada masa ini. Next one. Kalau kita lihat, ini adalah area view Universiti Malaya, di mana yang tengah tu Faculty of Arts dan Social Science, a very important faculty, I think one of the most important faculty at that time from University of Malaya, di mana Tan Sri dapat degree 1971. Right in the center of University of Malaya. And on your right, you find the Faculty of Science, Physics Department, where Photonic Research Center started actually, from the Physics Department. And was established in 1962, although it has a humble beginning as early as early 19s. Now, let's understand a very important industry. I think last couple of months we are caught in a bad timing because the price of oil has dropped drastically, and because we are one of the main producer of oil in this world, and any change of price of oil per barrel does affect us directly. I think it's very important for us to look at other avenues of trying to create wealth for the country. Now, let us understand one important industry. This is a very important industry, pushing photonics development in Malaysia. Now, there are 5 questions that we need to answer for today. What is photonic? What is the market size? What is the extent of photonic activities in Malaysia? Nothing more than light. If you look at Quran, no. Light is always mentioned all the time, constantly mentioned all the time. And until today, many people do not really understand light. And photonic is a science and technology of creating, controlling, and detecting light particles. Now, it cuts across all fields. You find that photonic underpins many technology in our daily life. We all now attached to smartphone, constantly communicating with your friends, with your bosses, with your children. And that is part of photonics. We have to realize that. And the most important part that cut across is in medicine. If you go to a hospital, you find a lot of optical component, optical techniques, optical fiber that helps to revive you. And defense, fighter plane are mostly equipped with photonic devices. And communication, the backbone of photonics. And also you find industry, you have high power laser that cut steel. You find that steel is difficult to cut, but having lasers, you can cut steel quite easily. So it cut across a lot of application field. Is a very important industry. And this year, 2015 is being acknowledged as the International Year of Light by United Nations. Next.
The global market country is very huge in photonic. The market share from 2005 to 2013, photonic outperformed global GDP. And the expected market volume of photonics in 2020 is around 650 billion euro. And global market share is shifting towards Asia. China has caught up with the established global market leader Japan, and you find that photonic is the industry of the 21st century. We have to prepare ourselves. We have to move into photonic industry because eventually electronic industry become obsolete. And if you look at the insert, you find that the various application, the various component of photonic, display is one of the major contributor for market share in photonic. You find in communication, internet services, you find light sources, you have now street lighting using light emitting diode, safety and defense, measurement, automated vision, and optical component. These are very big market size and it's constantly growing. Now let's understand the global market players. Now, right now the major global market players used to be United States, eventually they fall down, and you find that Europe is a very active player, and then you have countries like Japan and China that control 21% of the market share. And surprisingly, Taiwan and South Korea hold 12% stake. Taiwan is a small country, the size of Malaysia, with the population of Malaysia, and they are able to hold the market share about 12%. That's a very huge market share, and we may fall in the rest of the world 4%. So we find that in the early days, 1960, we have electronic industry like Intel, Angelen, AMD, Seagate in Penang. I think it's very timely now for the government to visit that we should have photonic in the Klang Valley. Now, the main activities in photonic, how do photonic start actually? Photonic start when they invent lasers. I have a pointer on my table. If you look at the pointer, it's just a light emitting diode. Although I cannot use my pointer to point on the slide, but I'll just show how the pointer looks like. This is a green pointer. They are actually very powerful as compared to the red pointer. Red pointer is very low power. It does not hurt your eye. But green pointer is very high power actually. It's a very complicated technology. It used to be a very big system as big as this room. Eventually it's been compressed into a small pencil-like. And this is being done by after 20 years of laser. So lasers is the important foundation of photonics, and it was discovered in 1960. What is laser? It's nothing than light that you have in this room. All of us are in the light now. What they do, you bring the light. If you can capture the light, you can capture the light and bring them together in a very small area, you have made the light to be very strong, very high intensity. It even cut metal. It can even operate your body systems on. You can do a lot of things when you bring the light together. The main thing, how do you bring the light together? That is technology. The next important invention was 1966 by Charles Kao, is how do you control the light? Light you cannot control, it's there everywhere, but you can never manipulate the light. But with the invention of fibers, you can put the light in the fibers and you can bend the glass. Fiber is just glass, flexible glass that you can bend and twist. So that's how you control light, by putting light in fibers. So these two inventions give birth to what we call photonics communication now. You find that we are very hooked up to internet. If you look at your computer, it's always constantly connecting to the world. So what we have now, a computer system, that when you do Google search, when you click Google search and you put .com, the photon from your computer travels across the country into the Pacific, into the west coast of United States, and it comes back to you in a very short time, hardly a second or less than that. And light travels few thousands of kilometers constantly when you click Google search. And this is made possible because of optical fiber and laser. And now you find that a lot of fibers are in the seabed. It's helped us to have communication. Now, that is the world. Let us understand what is a photonics market in Malaysia. Now, photonics market in Malaysia is new. In 2008, Telekom Malaysia embarked on Ringgit Malaysia 11.3 billion national high-speed broadband.
is to bring fiber to your home actually. If you look now, in those days we use copper cable. The speed is very slow. When you can send text, fine, it works very well. Voice, it works very well because the speed is slow. But if you want to download videos, picture of your wife, your daughter, you find that it's not possible by copper network. You need to have fiber, glass, optical system to support communication like video on demand, sending pictures. Sometimes people have lunch, they send pictures to their girlfriend. This is made possible by using internet that's based on optical fiber. So the most important development that we have last couple of years was telecom high-speed broadband, where we have fiber right to the home, and then we find there are many components that is being used to create the network, either access network, metro network, long-haul network. There are many components that is needed to create this type of network, where Malaysia can manufacture this component. Why we say this? Because they are very big market. The ASEAN market is about 600 million people. You find that if we put our act together, we should be able to penetrate ASEAN market in the next 10 years. The next contribution is from University of Malaya. We have first contribution, network system from Telekom Malaysia. The next contribution, humbly, from University of Malaya actually. We do contribute in human capital development in this area, in the photonics area. We started very early, 1979. We first demonstrate ASEAN laser because that was the first demonstration of laser in this part of the world. And then 1980s, 1990, we further expand our activities until we get supported from MOSI. We are extremely grateful to the government. I think the government of Malaysia has been very kind, has provided a lot of funding to the Malaysian academics. I think we should appreciate that as compared to other countries. If you are in the state, in the US, some of us so proud of being in the state or US, to get money is not as easy as in Malaysia. Malaysia provides all this funding. This gives us the opportunity to develop our facilities. So we do expand in RMK7. We got quite a sizable money from MOSTI, and we also get funding from Telekom Malaysia. At one time, we were part of Telekom Malaysia. We've been adopted by Telekom Malaysia. We helped to build up photonics activity in Telekom Malaysia during the period of 1996 to the year 2000. And we also share, we also bring other universities like University of Malaya, UKM, UTM, UPM, SIRIM, to work together in photonics. So beside University of Malaya, we share our knowledge, we expand the activity to other universities. The most important thing in any national development, you need a big number. You need the critical mass, you need the manpower. So you cannot do, you cannot do alone. You have to bring everybody in. You have to get the interest of everybody inside the research area. And in the year of 2001, 2005, RMK8, we further expand the photonic activity that covers now University of Science Malaysia, Multimedia University, and UITM. Because UITM is very important university because it has about 200,000 students. So I think it's very important for us to build up UITM because the manpower is there. I think you need to structure your manpower, not only PhD, you need people with master, degree, and diploma. You need to have a very wide range of manpower to make the country grow. So these are the activity, and we are very grateful to KPN again. I'm very grateful first to MOSTI and also KPM. In fact, I benefited a lot from the country. And 2014, we are recognized as High SUI, and to share with you, we have one of the best facilities in photonics in this part of the world, the best. Even Singapore. In fact, Singapore has pumped a lot of money. In fact, the last 2 years, they buy the whole facilities from UK and transfer to Singapore at 20 million Sing. But right now, we have more activity as compared to Singapore. But we also share this knowledge with other countries like Indonesia. We share the knowledge with Philippines as well as a country like Thailand, our immediate neighbor. And beside expanding activities in University of Malaya, under the High SUI,
we're also going to fund project at University Technical Melaka, where we're going to set up a lab called radio frequency over fiber. It's a very important next step because people like mobiles. You need to move, people want to use a handphone that can move around. You need a mobile system. So RF is very important. So we are putting money into University Melaka and also University Tun Hussein on optical fiber nonlinear behavior. So we share our resources. That's the most important thing. And I think much has been said about manpower. I think in fact, I must thank my colleague, Professor Rafiq, for his kind word. He has said so many good things about me. In fact, University of Malaya has produced quite a number of students. In fact, we have produced more than 40 PhD students, about 100 master students, and we even produce undergraduate having specialization in photonics. So we expect in 2015 there should be programs of undergraduate in the area of photonics. Why? If you look in Telecom Malaysia, they are spending big amount of money, 11 billion, on optical communication. The engineer that they have in Telecom Malaysia are mostly electrical engineer. So they need people in optical. So it's very important for the local university to revisit their curriculum and look the need of optical engineers, because that is the need of the future. And we also like to share with the audience here, besides producing the manpower, we also generate knowledge. We also generate knowledge in this country. We start with gas laser that is very huge, about few meters. Eventually we move into the field of study until nanostructure. If you look at the left of the picture, you find that we are right now doing work on graphene photonics. So from large scale photonics, we slowly move and deepen our knowledge into small scale, atomic level, and also molecular level. And we expand our knowledge from gas laser that we started in 1979 into many areas which we share with many other universities in this country, like knowledge in fiber laser, Brillouin, multi-wavelength, and many others. This is our knowledge expansion in this country that we have done for the last 30 years. And besides spending a lot of money from the government, I think the government want to know, how do you stand? This is our ranking in the world. If you look in this ranking, this is being taken from Skyver Spotlight. It's not from our own study. It's being taken from a system that do mapping of our expertise. UM is number one. UM is number one in the area of fiber laser. And you find that UPM is number 2 in this area, because all the academic staff in UPM is a byproduct of University of Malaya. As Prof. Rafiq said, a lot of people working in this country, they have their root in University of Malaya, right? And in terms of authorship, if you look in the list of authorship, the table below, you find that from Malaysia there are 2 people, myself and there's one of my former students, Harun, and then the rest are all other international people. And this area of photonics is extremely competitive. You find that there are about 52,000 publications, and we have to compete extremely well. We have to be very good. We have to do very well to compete and to publish in high impact journal, because there are many photonic scientists from China, from Europe, Japan, South Korea, America, and Canada. So we have to compete. Now, as not to let down the government after spending so much money, we also make products. We also sell products. There are some products that we have sold to Telecom Malaysia, and we did sell a number of modules. In fact, the whole country used our duplex module to enhance their communication. And we are the first people in this country that install fiber to the home. If you look, the guy on the pole is our staff actually. We teach our vendor how to install fiber to the home actually. And we provide the facility to do testing, and we are the first people that build up calibration facilities for optical devices, optical equipment.
And if you look at the last picture, a rack form, we even build up training kit for the university. In fact, if Tan Sri is kind enough, or Dato' Idris, I think we can start to market all this product to our local university, our local polytechnic, because that's how we build up business. That's how we build up commercialization. We should buy in-house. We should, whatever being developed by one university should sell and market to other university. That's how we build up the industry. Eventually, we can go to the world. All right? Now, the most important point of my presentation today is moving forward now. Now, education is very important. I think it's been raised by Tan Sri, schools. I think we need to play a bigger role for schools because schools are very important. School children is our future. If we do not shape our future, we will have a problem in the next 10, 20 years. We have to shape our future. So school children are very important. I always find that schools are very important. They are close at my heart. Now, how do we improve the school now? We have been living in boundary. We have university, we have JLC, we have school. They're all living in their own world actually. How do we really benefit from our ecosystem now? Is to bring them together. So schools now, the university should play a bigger role in school. Means academia should give frequent talk to school teacher and to bring the school children. Bring the school children because they have long vacation from December until September. It's about 9 months. And what do you see? What do they do? They just work in Starbucks, work in McDonald's. After 9 months, they lose interest in science. So how do we arrest the problem? We bring them to the university lab during vacation. Pay them small money so that they can make coffee, for instance, but they can take out, do some measurement, do some reading, and create interest. We create interest from school children. Eventually, they will go back and tell to their sister, their brother, hey, science is interesting. So this is how we build up science. And the other thing is school teachers. We should not leave behind the school teacher. They are very important. They are the backbone of the country. Now, the school teachers have to be constantly motivated. So we should not isolate them in schools. Should bring them. They can do the master at the university. They can spend the vacation. They can do project with people in the academia. They can do this exchange work. Instead, if you look at FRGS, we should open up the opportunity to school teachers to can work together because they may not be a major player, but they can get involved so that they can learn something what we are doing actually, and that is very important. With that increase of knowledge, they can go back to school and motivate students actually. And the next important thing, Tan Sri, is to bring interest in science to school. We need to have competition. We have to have constant competition in science and technology. And please, don't make the prize money 300 ringgit or 500 ringgit. People are not interested. People couldn't be bothered with 300 ringgit. So make it sizable so that the family will participate. Then you have the whole family become an innovation ecosystem. So you have people now, not only school children, teachers involved, the father involved, and also the sister and the brother. We bring them all together. If we can bring so many people in the innovations value chain, you find that Malaysia can move forward with new ideas, new industry. So competition is very important to encourage at school. You can do it district, state, and also federal level. Now, much has been said in the press. I think government always constantly bring out this issue. Also the opposition, commercialization, what actually happened to the money that the government has put for the last four or three Malaysian plan. Now, I can give you the answer. I think most of us work very hard. The only problem, we find difficult to penetrate the local domestic market because most of our GLC are very skeptical. They find that, why you want to buy local? I can buy overseas, solve the problem. I can go for visit, a tour. I can do many things of that nature. But if you buy local, you don't get all those benefits. So how do we push our product to our local GLC? I think this is a very important point that I want to raise to Tan Sri. If you look, I've done a survey, America, Canada, EU,
and many other countries, what they have is called preferred procurement. Preferred procurement. So this preferred procurement is to bridge pre-commercialization gap. This is called the value of death. So when you give a person a contract, let's say you have some idea, you have a prototype, you show your product, okay, it's good, I give you a contract, 20 million. I'm very sure the person will work very hard and perfect the product. And then test in the company, test in the system. Eventually, after 5 years, the product can be marketed worldwide. So we have to put this step in place. So these are very important points that I like to take this opportunity to share with Tan Sri. And moving forward in entrepreneurship, we also, is a very important things that we raise in the Ministry of Education. If you look, how do we bring entrepreneurship in place? We cannot have people who have not done business to teach our students how to do business. It's very difficult because they have no experience, they cannot share their experience. So how do we get over this? What I like to suggest to Tan Sri is to bring the GLC into the game. Because GLC is controlled by the government, the GLC has to play a bigger role than just showing profit margin or to show that they are in the black. I think most accountants can do that. I think their KPI should be amended, if possible, to have a certain KPI like in 1 year, they should give birth to 5 SME or medium-scale industry. That should be the KPI. And then they will work hard and produce industry, and then they will go to people in academia and say, you have any products? Come, we work together. That will make our commercialization go through, Tan Sri. So we have to put that in place. So as a Malaysian, it's our responsibility. This is our only country. We have no other country. We have to grow our country. We have to take the responsibility and build up new industry. There are no new industry in this country for the last 20 years. The one that we have is only in Penang, the Silicon Valley of the East. And we don't have much after that. We have to build up our own industry. We have to create wealth creation and don't get into a cycle like what we are experiencing now because we live on commodities. So I think industry is a very important thing. And I would like to propose to Tan Sri, like in Khazanah, GLC, we should have representation of academia in the board, if possible, so that this become a reality. Now, the ASEAN market, Tan Sri, is very huge. If you look in the slide, 616 million. And we are still ahead, besides Singapore. If we put our act together, there are big opportunity for us in the next 50 years for our children, our grandchildren. So we have to put our act together, our house in order. And just to sum up, Tan Sri, I hope I stay within the 50 minutes. Photonics is a very important research area that will lead to new industry, that will generate new sources of income in Malaysia. That's very important, extremely important. Human capital development is also important. You find countries like Taiwan, South Korea, Japan, there's no resources. It's all about human capital, good human capital. So they are very important, extremely important in order to attract foreign direct investment, FDI. See, one of the most important requirements is sufficient ability of human capital. One of the most important development in Malaysia is the formation of High Sui. It's very good. We should carry on because they're the third pillar of PSPTN. Why I say this? Not because I got High Sui, but research is more focused. Research is more focused. You'll find that if we are able to sustain a longer period of time, we ourselves can transform into company. We can become a spin-off officially. We become a spin-off, a startup company. So these are the opportunity. You create more centers, you find that you are creating more future companies. There is an immediate need to have a holistic program that integrates schools. Schools are very important. They are the futures. The university and the GLC in a manner to promote innovation, commercialization, and entrepreneurship. That is what we want to do, commercialization and entrepreneurship.
and we should strengthen our research performance. This will boost Malaysia to become the foremost of the ASEAN country and globally a significant player. And to quote Tan Sri, if I can use your quote, it's a very important quote, it's a very catchy quote. In order to survive, you have to be the best. This is from Tan Sri Dato. So thank you very much for the time. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Ulung Dr. Haris Ahmad di atas syarahan beliau sebentar tadi. Hadirin sekalian, sudi apalah kiranya Yang Amat Berhormat Tan Sri dan hadirin menjamah hidangan yang disediakan. Sambil itu kita didengarkan dengan irama gamelan daripada pelajar dan kaki tangan Pusat Kebudayaan Universiti Melaya. Dijemput. Hadirin yang dihormati, selesai jamuan ini membawa kita ke penghujung majlis kita pada pagi ini. Bagi pihak pengelola majlis, kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir bagi menjayakan majlis pada pagi ini. Ucapan jutaan terima kasih juga turut dipanjangkan kepada Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Dr. Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin di atas kesudian Yang Amat Berhormat Tan Sri kerana sudi meluangkan masa hadir ke majlis yang bersejarah ini.